Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim fawajadahu yajudu bi nafsihi fa akhadhahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hijrihi fabaka faqala lahu Abdurrahman atabki awalam takun nahaita 'anil buka. Qala la walakin nahaitu 'an sautaini ahmaqaini fajiraini, sautin 'indal musibatin khamshi wujuhin wa syaqqi juyubin wa ranati syaitan. Wa fil hadisi kalamun akthar min hadha hasanun, rawahu Tirmizi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan bawa Abdurrahman bin Auf pergi kepada anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Dan ketika itu didapati Ibrahim dalam keadaan sedang membaikkan dirinya, iaitu bernafas kerana dekat dengan kematian. Fa akhadhahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hijrihi fabaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim dan meletakkan di riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatannya menangis. Faqala lahu Abdurrahman atabki awalam takun nahaita 'anil buka. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah tidak sebelum ini kamu pernah menghalang daripada menangis? Qala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini, tetapi yang aku halang adalah daripada sautain, dua suara yang amat buruk lagi huduh, iaitu sautin 'inda musibatin khamshi wujuhin wa syaqqi juyubin wa ranti syaitan, iaitu suara ketika musibah, iaitu dalam keadaan menggaru-garukan muka dan mengoyakkan pakaian baju, dan juga suara syaitan. Hasanun, rawahu Tirmizi. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni dan yang lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita ada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang merupakan abang kepada Ali bin Abi Talib, namanya Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni dia abang kepada Sayyidina Ali, dan dia ni boleh dikatakan antara orang yang terawal masuk Islam. Ali masuk Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan dalam rumah bapa kepada Ja'far, bapa kepada Ali, iaitu Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam rumah tu.
Masa Nabi SAW tengah solat bersama dengan Ali bin Abi Talib, Abu Talib ni perasan. Dan ketika itu Abu Talib bersama dengan Ja'far, abang kepada Ali. Dan bila Abu Talib tengok Nabi SAW solat jemaah dengan Ali, Abu Talib ni bagi tahu kepada Ja'far, kamu pergi semayang sekali dengan Nabi Muhammad dengan adik kamu. Di situlah sejarah membuktikan bahawasanya Ja'far bin Abi Talib ni masuk Islam. Bila Ali masuk Islam, bermaksud antara orang terawal masuk Islam lah Ali ni. Dan bila Ja'far ketika itu dah semayang bersama dengan Nabi di rumah Abu Talib, bermaksud Ja'far ni antara orang terawal masuk Islam. Dan Ja'far bin Abi Talib ni dikenali dengan gelaran Ja'farut Tayyar. At-Tayyar ni orang ada sayap, boleh terbang. Superman ni. Ni Superman pada zaman Nabi SAW. Kenapa Nabi panggil dia Ja'farut Tayyar? Kenapa Nabi panggil dia Ja'far yang boleh terbang? Sebab dalam peperangan Mu'tah ni dekat Jordan. Kalau kita pergi Jordan, kita akan jumpa satu tempat nama Mu'tah. Dan kalau kita pergi tanya budak-budak belajar Jordan, antara universiti yang diorang belajar, ada satu universiti, Mu'tah University. Mu'tah ni dekat Jordan. Mu'tah ni tempat yang pernah berlaku peperangan pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW arahkan 3 orang sahabat pegang bendera Islam. Orang yang pertama yang pegang tu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Orang yang kedua, kalau sekiranya gugur orang yang pertama, kalau gugur orang nama Zaid bin Harithah, makanya orang yang kena pegang pula bendera tu adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far abang pada Ali. Kalau gugur orang kedua, orang ketiga pula kena pegang, orang tu nama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Jadi berlakulah peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah memang orang tuju kepada pemegang bendera. Dia perang ni zaman dulu lah, bukan perang kat dah sekarang kan. Kalau kita tengok filem-filem Three Kingdom, tengok perang tentang negara Cina berperang kan, dulu sejarah lama, dia ada tukang pegang bendera. Yang pegang bendera ni macam semangat kepada tentera-tentera yang lain. Kalau gugur yang tu bendera tu jatuh tu, semangat ni akan jatuh. Itu kaedah perang dulu lah. Jadi zaman Nabi pun begitu. Masa perang tu Nabi arahkan 3 orang ni pegang bendera. Jadi yang mula-mula pegang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dia pegang bendera tu, orang kafir nampak dia tuju kat bendera tu, dia pergi bunuh orang pegang bendera tu. Jadi mula-mula sekali gugur, Zaid bin Harithah syahid. Selesai masalah seorang. Automatik terus pergi sambut bendera tu Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib masa perang dia pegang bendera tu, kafir ni tuju dekat dia, potong tangan kanan dia. Bila potong tangan kanan putus, dia pegang tangan kiri. Dia pegang tangan kiri ni, orang potong tangan kiri, putus. Dia peluk tu orang pergi bunuh, mati dia. Jadi bila mati tu, Nabi SAW kata, akhirat nanti dalam syurga aku nampak dia terbang bersama dengan malaikat. Disebabkan Nabi kata aku nampak dia terbang dalam syurga bersama dengan malaikat, dapatlah gelaran dia tu Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang boleh terbang. Superman dalam syurga nantilah. Kita tak dapat lah sebab tak mati syahid, dan tangan tak dipotong, tambah-tambah pula penakut baik. Lagi tak boleh terbang lah. Ini cerita dalam syurga berkait dengan seorang sahabat nama Ja'far bin Abi Talib. Cerita Ja'far bin Abi Talib, dia ni mati dalam perang. Bila mati dalam perang, Ja'far ni jadi anak dan jadi isteri. Bila dalam keadaan anak isteri ada, Nabi SAW pergi rumah Ja'far bin Abi Talib nak bagi tahu kepada isteri yang Ja'far dia dah meninggal, dia dah mati syahid, nak bagi tahu. Cuma nak bagi tahu tu Allah, bila sampai-sampai tu anak-anak pergi dekat kaki ni, jadi susah selalu. Tidak Nabi lah, kalau kita pun susah kan. Dapat satu berita kawan kita meninggal, kita jumpa dengan keluarga kawan kita meninggal tu, nak bagi tahu meninggal, nak bagi tahu sepatah meninggal dah. Nak bagi tu dalam keadaan tengok muka isteri dia, anak-anak pula duk bergayut kat kaki. Susah nak bagi tahu. Beban juga, tapi kok mana pun kena bagi tahulah, bagi tahu yang Ja'far ni mati syahid. Jadi nampaklah kesedihan yang berlaku kepada keluarga Ja'far ni. Anak isteri tu nampak sedih. Bila sedih tu, Nabi SAW pun bagi tahu kepada para sahabat. Apa perkataan Nabi SAW? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Ni, buat makan untuk keluarga si Ja'far. Ni kita ni kalau ada orang meninggal, kalau Ja'far tu meninggal, bukan keluarga Ja'far tu buat makan, bukan. Yang kena buat makan siapa dia? Ni kawan-kawan kita ni. Yang kawan-kawan kita yang tak ada kaitan adik-beradik dengan Ja'far ni, kita tu buat makan. Buat makan untuk Ja'far, fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Kata Nabi SAW, kerana ketika itu telah datanglah kepada keluarga Ja'far perkara yang menyibukkan diri mereka. Dia orang sedih. Bila mereka sedih, jangan kita bebankan lagi kesedihan itu.
Jadi bila sedih, kita ringankan sedih. Macam mana kita ringankan sedih? Kita buat makan, hantar kat rumah dia. Baru betul ni ceritalah dalam hadis Nabi SAW yang kita dah bincanglah dalam kuliah lepas. Cuma dalam hadis itu kita ada bincanglah beberapa perkara penting daripada hadis yang kita belajar. Antaranya musibah ni adalah satu benda biasa, dan kalau ada orang ditimpa musibah, kita jangan bebankan orang itu dengan musibah yang lain. Kalau orang tu meninggal, dia dah satu musibah, ada keluarga dia meninggal, tu musibah bagi keluarga dia. Ketika itu kita jangan paksa keluarga dia buat makan, tetapi kita tu kena buat makan untuk keluarga si mati. Bagi betul lah. Beza dengan kita, masyarakat kita suruh kawan tu buat, nanti silap tu. Ni silap, dia tak kena dengan ajaran Nabi SAW. Cumanya macam mana nak atasi masalah tu dalam masyarakat kita? Sebab masyarakat kita jadi budaya. Bila ada orang meninggal, ya kena ada tahlil-tahlil arwah ni kan. Tahlil arwah tu satu part, buat makan tu satu part. Dia dua tajuk berbeza kat situ tu. Tahlil arwah tu satu part, ada satu lagi buat makan. Kita nak buat tahlil arwah tanpa makan, jadi juga tahlil arwah tu. Kita nak buat makan tanpa tahlil arwah pun jadi juga majlis tu kan. Yang kita cerita ni bukan tahlil arwah tu, yang kita cerita buat makan tu. Yang kita cerita ni point yang kedua tu, kita buat makan kepada keluarga si mati tu kan. Jadi masyarakat kita mungkin jadi susah lah nak buat. Kadang-kadang jiran nak buat, jiran pun sesak nak mampu. Jiran pun duit pun tak ada, nak buat makan macam mana? Masyarakat kita ni dia buat khairat kematian. Masyarakat kita kan. Jadi khairat kematian tu kita selalu cerita kapankan, uruskan jenazah. Tambah satu lagi, buat makan. Ambil sikit duit tu, kita bagi hadiah kepada keluarga si mati untuk buat makan. Senang. Dan tak payahlah kita suruh keluarga si mati tu masak. Kita masak lah. Buat gotong royong macam mana, kita masak ramai-ramai kan. Kita pergi makan kat rumah kawan tu sebab meringankan beban orang yang ditimpa musibah. Ajaran Nabi SAW. Itu Nabi SAW ajar. Begitu. Apa lagi yang kita sebut hari itu? Ringankan musibah. Dan itu merupakan tugas orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Begitu. Apa lagi? Amalan sunnah Nabi SAW. Kita ni hantar makanan. Kalau kita nak hantar makanan pun tak apa. Ataupun kita pergi rumah orang mati tu, orang si mati tu, kita masak kat rumah ni dalam keadaan tak menyusahkan dia. Kalau pergi masak kat rumah dia boleh menyusahkan dia, dia kurang digalakkan. Kita buat macam mana pun boleh ringankan beban. Itu yang penting. Kok mana pun pusing-pusing meringankan beban. Jangan sampai menyusahkan keluarga dia. Itu semua itulah yang kita dah bincang dalam kuliah lepas. InsyaAllah. Hari ini insyaAllah kita masuk satu hadis yang baru. Anda bawa satu hadis Nabi SAW. Hadis yang anda bawa ni pun ada kaitan dengan cerita orang mati juga. Dia berkait dengan cerita kematian. Begitu. Ni kalau ada siapa nak tanya soalan apa ni, hantar SMS. Ambil nombor telefon anda. Kalau ada siapa yang tak sempat ambil nombor telefon anda, ambil 019 348 3478. 019 348 3478. 019 348 3478. Nak tanya time kuliah, anak balik kalau hantar SMS, sorry anak tak nak jawab. Cakap terang lah, anak tak nak jawab. Kalau ada orang SMS Ustaz soalan, sorry aku takkan jawab. Jawab dalam kuliah. Kalau anak duk kuliah ni, hantar selalu soalan, jangan duk bebankan waktu lain. Buat habis repeat aku. Kan? Ada telefon tanya. Dia telefon tanya tu bagus, tapi anak kurang selesa bercakap dalam telefon. Sebab soal-soal hukum ni anak tak selesa jawab kot telefon. Sebab kadang-kadang telefon ni melibatkan line tu pula tak clear dia kadang. Apa benda mamak ni cakap, kita pun tanya lebih kurang, dia dah tekan suara kita ni rasa betul tak faham. Rupanya salah faham kan. Tak mau Kalau baik tanya time kuliah macam ni lah, senang insya-Allah. Ataupun rasa malu nak tanya macam ni, mesti kita duduk makan kat belakang tu pergi tanya. Senang insya-Allah. Tapi ganggu pula aku nak makan. Kan? Tapi tak apalah insya-Allah. Tanya sekarang insya-Allah. Type hantar SMS. Kalau rasa malu, hantar SMS. Type. Hari ni kita basuh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang anda bawa ni an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir radhiyallahu an ni sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia ni orang Ansar lah. Dan dia ni boleh dikatakan sebagai orang yang terlibat dalam peperangan Uhud. Dan masa tu dia masih budak lagi. Bapak dia masih Islam. Dia masih Islam, bapak dia masih Islam. Disebabkan dia masih Islam, bapak dia masih Islam, makanya kita baca nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Huma kat belakang tu kan.
Selalu kita dengar radhiyallahu anhu, kita berhuma pula, radhiyallahu anhuma. Huma tu dua orang, telah meredailah Allah Ta'ala kepada dua-duanya. Dua tu merujuk kepada Jabir dan juga bapa dia nama Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ni masuk Islam masa budak-budak dengan bapa dia, dan bapa dia terlibat dalam peperangan Uhud dan mati dalam peperangan Uhud, bapa dia. Dan dia pun terlibat dalam peperangan. Start dia terlibat perang ni, ada riwayat kata bermula dalam peperangan Uhud, ada riwayat kata bukan peperangan Uhud tapi selepas daripada peperangan Uhud. Ada banyak-banyak riwayat lah. Kalau kita tengok dalam kitab Siyar A'lam Manubala, jadi cerita benda macam ni lah. Lepas tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, selepas kewafatan bapa dia meninggal, dia terlibat bersama dengan Nabi berperang sebanyak 18 kali perang. Ni orang nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan masa selepas kewafatan Nabi, dia ada peperangan hebat di kalangan para sahabat sendiri. Satu peperangan namanya peperangan Siffin. Dalam peperangan Siffin ni melibatkan dua orang sahabat. Yang pertama Muawiyah, satu lagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dua-dua ni sahabat Nabi, ada salah faham perang. Dok perang ni yang nama Jabir bin Abdullah ni, dia berpihak kepada Ali bin Abi Talib. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan Jabir bin Abdullah ni dia pernah sebut satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Nabi ada pesan pada dia, kata Nabi sallam, la tatlubu al-ilma litubahu bihi al-ulama. Jangan kamu ni belajar ilmu sebab nak menyaingi ulama. Dia belajar ilmu tu bukan nak beramal. Dia belajar ilmu tu, dia tengok ulama tu hebat, dia rasa nak lebih hebat pada ulama tu. Jangan. Dia ada orang macam tu kan. Dia belajar ni, dia belajar dengar kuliah ni bukan nak dengar kuliah untuk dapat ilmu, nak amalkan ilmu, tak. Dia dapat ilmu dalam kuliah ni sebab ilmu nak dapat ni nak buat modal berdebat dalam Facebook. Ada memang ada orang macam tu kan. Nak berdebat dalam Facebook tu tak salah, tapi belajar tu niat tu tak elok dah. Pesan tak? Jadi tak elok. Nabi SAW ada pesan pada dia, belajar ni pastikan untuk beramal, bukan nak menyaingi ulama lain. Kita nak condemn ulama lain, tak boleh begitu. Waktu maru bihi as-sufaha, dia nak tunjuk hebat sangat depan orang bodoh. Berdebat sikit nak kata orang bodoh. Ni pun perangai juga ni. Dia tahu, dia baru dengar kuliah 3 kali kuliah, belagak dia mengalahkan orang alim. 3 kali dengar kuliah, 3 kali mengaji hadis, 3 hadis baru dia belajar, tak banyak mana pun. Lepas tu dia pula duk bangga, dia belajar kat Malaysia ni ada beberapa tokoh-tokoh hebat ilmu hadis. 2 orang yang bernama Asri, Dr. Asri Zain Abidin, seorang lagi Maulana Asri. Ni orang hebat lah ilmu hadis. Kalau orang belajar hadis, orang belajar tokoh ni lah kebanyakan kat Malaysia ni kan. Dia belajar dengan 2 tokoh ni, dia rasa dia ulama hadis, mula nak kata bodoh ke orang. Padahal tak reti mana pun. Ada jangan. Ini bukan sikap yang baik. Benda ni tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang ketiga dia belajar wa takhayyaru bihi al-majalis. Dia pergi majlis mana-mana, dia jadi orang mulia. Kan orang ulama-ulama ni pergi mana, orang letak satu tempat khusus untuk dia. Jadi dia pun aku tengok ustaz pergi mana-mana, orang ra'i sebelum kuliah makan, selepas kuliah pun makan. Betul? Ada sebuah tempat kita pergi kuliah, ustaz ni sebelum kuliah makan, lepas kuliah pun makan. Jadi ustaz ni pun ramai ditimpa dengan penyakit Roy. Tahu Roy? Boroi. Ustaz pun dah Roy, dia jadi boroi. Ada ramai ustaz macam tu sebab sebelum kuliah makan, lepas kuliah pun makan. Kadang-kadang kita tak nak makan lah, sorry dah ustaz. Takkan tak makan kot. Tu yang tak tergamak tu. Takkan tak makan. Ustaz takkan kot macamlah makan masakan saya tak sedap. Allah. Jam gitu ni. Last kali terpaksa rembat semua. Rembat lah dalam keadaan tak nak tu. Bukan tak nak jaga badan asalnya. Tapi dah orang jamu nak jaga hati, makan juga. Last kali ustaz ditimpa penyakit Roy. Perut dia sudah boroi. Dia ramai kadang jadi. Jadi kadang-kadang kita tengok Allah lebihnya ustaz ni pergi mana orang ra'i. Aku ni kalau nak makan, sorry lah, dapat tempat best-best beratur. Gitu kan. Mesti beratur. Dia nampak ustaz tu ada lebih sikit kemuliaan, dia mula rasa aku ni kena belajar pandai-pandai, pergi majlis mana-mana orang ra'ikan aku. Tak elok. Tujuan belajar macam tu tak elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Nak belajar ni tujuannya apa dia? Tujuan mesti nak beramal. Dan Nabi Muhammad SAW kata faman fa'ila dhalik, dia buat sungguh yang 3 perkara tadi. Belajar ilmu sebab nak berdebat dengan ulama. Dia belajar ilmu sebab nak tunjuk power depan orang jahil. Dia belajar ilmu pergi majlis mana-mana orang ra'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fannaru annaru. Orang macam ni kata Nabi, neraka. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesanan Nabi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tak apa, cerita dia Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi lah.
Dia ni orang hebat juga. Kalau terlibat sampai 18 kali perang tu memang hebat banyak lah. Ni orang nama Jabir. Jadi Jabir bin Abdullah ni dia ada cerita satu kes berlaku. Apa kes dia? Qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf. Cerita dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pegang tangan Abdurrahman bin Auf. Ada seorang sahabat Nabi nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni popular cerita orang kaya. Kaya sungguh Syekh, ni orang kaya. Zaman Nabi SAW ada seorang tera berniaga. Nama dia Abdurrahman bin Auf. Kalau ada zaman sekarang kita nak compare dengan Syekh Bukhari, kalah lagi, dia lagi hebat. Kalah Syekh Bukhari pun jual kedai. Nak cerita hebat orang nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia ni orang kaya, tapi antara orang terawal masuk Islam. Dia awal masuk Islam ni ada 8 orang. Abu Bakar, Umar, bomba-bomba tu ada salah seorang, celah-celah ramai-ramai 8 orang tu namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia nyatakan hasrat nak masuk Islam. Dapat orang masuk Islam, alhamdulillah. Dan dia ni terlibat dalam 2 hijrah. Yang pertama hijrah dia ke Hafsyah. Kita ingat balik kisah berkait dengan sahabat Nabi kena tekan dengan orang kafir. Kemudian Nabi SAW arahkan para sahabat supaya berhijrah ke Hafsyah. Dan ketua delegasi itu nama Ja'far bin Abi Talib yang kita sebut tadi kan, Ja'far At-Tayyar. Jadi antara yang pergi tu, antara tu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia balik, lepas tu berlaku pula satu hijrah ke Madinah, dia pergi sekali lagi. Maknanya 2 kali dia hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, satu lagi bersama dengan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Cerita orang nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni cerita yang kita biasa dengar cerita dia masa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi orang kaya, harta banyak, harta cukup banyak dekat Mekah, korporat besar. Jadi bila harta dia banyak, Nabi SAW ajak pergi hijrah, dia tinggal semua harta dia. Dia pergi ke Madinah bersama dengan Nabi selai sepinggang. Sampai-sampai dekat Madinah, Nabi SAW saudarakan dia dengan orang-orang Ansar di Madinah. Abdurrahman bin Auf ni, dia orang Muhajirin lah. Saudarakan dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an ni dia orang kaya juga. Dan dia ni bini ramai, 2 orang bini dia. Ni orang poligami ni. Dia ada 2 orang bini dia. Harta dia banyak, kebun dia banyak. Dia tanya pada Abdurrahman ni, kebun aku ni ada 2. Kamu ambil satu, ambil. Ni bini aku ada 2. Pilih mana satu berkenan. Kau kenal yang ni, aku ceraikan tu, tunggu habis adah kahwin. Rabi' ni, Sa'ad bin Rabi' ni cadangkan macam tu kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kata, dua-dua aku tak mau. Dua-dua tak mau. Kalau kita Syekh tawar macam tu, menyengit sakan ambil gitu kan. Aku tak mau dua-dua. Yang aku nak, tolong tunjuk dekat aku dekat mana pasar aku nak berniaga kat sana. Kat pasar, kat mana pasar? Orang duk berniaga ni kat mana? Kalau sekarang ni tanya, worldwide kat mana? Worldwide. Kalau sekarang kan, kat mana? Tunjuk. Dia tunjuk tempat pasar. Dia pergi berniaga, dalam keadaan dia asal pergi sampai ke Madinah tu selai sepinggang, kaya pula dia. Jadi kaya pula. Nama orang nama Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW ni pernah pesan dekat dia. Nabi SAW ni pernah pesan. Nabi kata, kamu ni masuk syurga tak macam orang lain. Orang lain ni masuk syurga ni laju masuk. Ni hadis ni tak berapa kuat tapi boleh ambil pengajaran lah. Nabi Muhammad bagi tahu, kamu ni dia tak macam orang lain. Kamu ni masuk syurga ni mengesot masuk syurga. Dia pun tanya kenapa jadi macam tu Rasulullah? Tak mengesot macam mana? Harta banyak sangat. Harta banyak sangat. Kadang-kadang memanglah kamu infak fisabilillah, tapi kadang-kadang celah-celah tu ada melibatkan benda-benda yang tak baik. Jadi macam mana nak buat? Dia kata macam inilah, perbanyakkan infak fisabilillah. Nabi pesan kat dia, duit tu banyak tapi jangan lupa infak. Tengok orang susah jangan kedekut, ambil duit buat keluar bagi korang kan. Ada orang nak pergi berjihad tak ada duit, bagi duit. Dia infak sungguh Syekh. Infak kalau kita baca dalam kitab Syiar A'lam Bandung Balak, dipamerkan antara infak dia bila sekali berlaku peperangan dia akan infakkan sebanyak 50 ekor kuda. Kuda dia bagi. Lepas tu kalau orang tu perang mati, ahli keluarga tu pula dia sendiri akan bagi pada balu-balu yang mati dalam peperangan. Sebanyak satu keluarga 1,500 dinar dia akan bagi. Duit dia, duit sendiri bagi. Bukan senang dapat ni orang hebat. Orang nama Abdurrahman bin Auf. Apa lagi? Panglima perang dia akan bagi pula duit poket sebanyak 400 dinar tiap seorang. Dia seorang bagi. Abdurrahman bin Auf.
Ada satu cerita berkait dengan Abdul Rahman bin Auf, tapi cerita ni banyak dipertikaikan daripada sudut sanad cerita. Tapi walau bagaimanapun kita boleh ambil pengajaran. Satu hari barang dagangan datang daripada Mesir. Dia ni duduk kat Madinah, barang dagangan datang daripada Mesir. Bila datang barang dagangan daripada Mesir, dia duduk sibuk jaga barang dagangan. Sibuk jaga barang dagangan ni sampai hari tu subuh terlewat. Terlewat tu bukan terlewat bangun pukul 8 tu, bukan macam tu tau. Yang kata terlewat ni bukan pukul 7 sembahyang subuh. Terlewat tu tak sempat takbiratul ula dengan Pak Imam. Terlewat tu tak sempat angkat takbir sekali Pak Imam. Masuk jadi mari-mari tu, imam bagi salam dia kena tambah rakaat lah, orang panggil masbuk. Habis semayang dia termenung, dia fikir aku ni macam mana agak-agak. Dia fikir sebab apa? Aku lewat berbanding sahabat Nabi lain. Aku ni terlewat sebab sahabat sibuk dengan reta barang tadi lah, barang perniagaan. Jadi tak apalah, dia duduk termenung. Esok malam tu dia tidur mimpi apa? Dia naik kuda. Dia naik kuda, kawan dia kat depan sahabat-sahabat Nabi yang lain pun naik kuda sama. Dia kejar tak dapat. Dalam mimpi tu dia kejar tak dapat, kejar tak dapat. Oh, mimpi naik kuda je. Kalau kita tak mimpi naik kuda, mimpi apa kakak? Mimpi Nilofa. Oh, begitu kan. Mimpi Maya Karin. Oh, kan? Cerita ni mimpi naik kuda, kejar tak dapat, kejar tak dapat. Bila kejar tak dapat, dia sedar mimpi, dia tak faham apa benda maksud mimpi aku. Pagi esok pergi sembahyang subuh macam biasa, alhamdulillah boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sembahyang subuh, hati tak tenang. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, ni macam mana mimpi aku ni agak-agak. Nabi bila dengar ni, tahu dah jalan cerita. Semua ni punca tu sibuk reta tadi tu. Reta sibuk tu, sembahyang subuh tak sempat takbiratul ula bersama sahabat Nabi lain. Itulah maksudnya kamu naik kuda kejar sahabat tak dapat. Oh. Dia pun kata, ya Rasulullah, kalau macam itulah, ni harta aku yang duk sibuk-sibuk sangat, aku ambil semua harta yang aku dapat untung tu, aku bagi semua untuk Islam fisabilillah. Agak-agak pahala sama tak dengan sahabat Nabi lain? Nabi kata sorry, tak dapat juga. Kan? Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Tak ada orang zaman sekarang, Syekh. Orang sekarang ni kadang makin kaya makin kedekut. Orang miskin pula bagus kadang-kadang. Dia ada macam tu. Tak tahulah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita ni ada pemurah tu. Sifat dermawan tu mudah-mudahan Allah Taala bagi dalam diri kita. Tak rugi dermawan ni. Betul lah. Kita tak akan jumpa orang yang dermawan yang miskin. Tak ada. Ana tak pernah jumpa dermawan dan miskin. Tak ada. Kalau dermawan selalunya orang senang. Jadi jangan takut menderma. Dermalah. Allah Ta'ala dah janji dalam Quran, siapa yang bagi derma, Allah Ta'ala bagi gandaan yang banyak. Quran bagi tahu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah pinjaman yang baik, pasti Allah Ta'ala akan bagi gandaan kepadanya, gandaan yang banyak. Yang menyempitkan dan memperluaskan rezeki, Allah, kepada Allah kita kembali. Zaman Nabi SAW, seorang sahabat nama Abu Ad-Dahdah radhiyallahu an. Dia ada kebun, 2 kebun. Kebun tu besar-besar. Dia orang kaya lah. Bila kaya ada 2 kebun, dia jumpa Nabi. Dia tanya, Rasulullah, aku ni kebun banyak, aku bagi kebun ni agak-agak lah. Kebun ni aku dapat tak akhirat nanti? Nabi kata dapat lah. Anak aku dapat, isteri aku jangan bimbang, mesti dapat je lah. Dia pegang tangan Nabi, dia tarik, jom kita pergi rumah. Nabi tak tahu apa, ikut belakang kawan tu sampai dekat rumah. Dia ketuk pintu, isteri dia keluar. Isteri keluar, keluar. Kenapa keluar pula, Mak? Dah. Kebun ni, rumah kita dalam kebun ni aku dah bagi dah kepada Nabi untuk Islam. Jadi kita pindah tempat lain. Nabi ni tengok, kagum. Isteri ni pula siap bagi tahu, mudah-mudahan kamu dapat apa nak wahai suamiku. Cakap elok lah, bini pun baik. Selalu bini kita lah, mak abang kenapa bagi kebun ni, bagilah kebun buruk tu. Dia banyak komplain pula bini ni kan. Yang ni dua-dua baik, bila dua-dua baik juga Nabi kagum. Allah Ta'ala turun Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah pinjaman yang baik, Allah Ta'ala bagi gandaan yang banyak. Janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Ada kawan seorang duduk kat Seri Damansara, tak jauh mana sini, Seri Damansara ni kan. Ni cerita benar ni, kisah benar. Boleh buat novel lah. Cerita ni kan. Cerita ni kisah benar. Kawan-kawan kita juga. Kalau pergi kat Seri Damansara, ada seorang Tuan Haji. Tuan Haji ni orang Kelantan. Anak baik dengan dia ni sebab ada asabiah Kelantan.
Dia ada asabiah kekelantanan dia tu, kelantanis dia tu agak kuat. Kan, jadi sembang kita duk cakap luar, dia cakap luar, cakap KL. Kan, orang Kelantan kalau dia cakap luar daripada Kelantan, dia panggil orang tu cakap luar. Padahal masa dia cakap tu, dia duduk kat KL. Sepatut dia cakap Kelantan tu lah cakap luar. Kan? Tapi orang Kelantan kalau dia cakap lain daripada bahasa dia kata kecek luar, cakap luar tu dia. Jadi dia sembang, dia orang hebatlah Pak Haji ni. Dia sembang kita cakap Kelantan, last sekali asabiah kekelantanan tu agak kuat, jadi rapat Pak Haji ni. Cerita dia, Ana ni kenal dia sebelum dia bergelar Tuan Haji. Berkawan dengan dia tu sebelum dia bergelar Tuan Haji. Dan orang yang mula-mula sekali panggil Tuan Haji dekat dia, Ana. Sebab Ana ni kalau jumpa orang tua, Tok Haji, panggil Haji. Padahal sampai orang tu marah, bila pula saya pergi haji ustaz? Panggil je lah. Hari ni kita panggil, esok haji subuh. Cakap macam tu kan. Cerita dia ni, dia kerja dekat satu bank. Bank ni bank riba. Tak sebutlah bank mana, takut ramai terasa ada kerja bank pula. Kawan ni, dia kerja bank, dia bukan kecil anak lah. Agak besar lah, CEO lah bank tu. Panggil seorang ustaz, pergi ceramah dekat pejabat dia. Dia CEO, tapi bagus dia kuliah dekat pejabat, dia susun. Punya canggih ni CEO ni. Dia suka dengan kuliah, dia panggil petang. Bila datang, ustaz ni hari tu pergi ceramah, tajuk ceramah riba. Jam. Dah lah kat bank riba, tajuk ceramah riba. Agak-agak jadi apa itu? Sumbat otak sakan apa itu? Bomba-bomba pensyarah riba ni, bomba-bomba goreng-goreng hangit. Habis ceramah dia kata kita kalau CEO bank riba, kita ni CEO neraka dah. Ustaz bubur sebiji, dia pula termenung. Habis kuliah, semayang, lepas semayang ba'diyah zuhur tu, pergi jumpa ustaz tu. Ustaz tu pun gemuk. Orang makan lalu ni lah. Ustaz Roy kan. Barang gemuk. Pergi jumpa ustaz. Saya ni yang ustaz tu kata CEO riba, CEO neraka tu, nampak gaya tu macam saya dah tu. Kata Pak Haji ni. Jadi saya ni kira CEO neraka lah ni. Ustaz kata lebih kurang. Ustaz pun muka relax ya, lebih kurang. Dia cakap ustaz, kalau saya berhenti kerja, saya nak makan apa? Pak Haji ni tanya ustaz tu kata, saya ni tak kerja bank tapi badan gemuk. Lagi kena. Saya ni bukan kerja bank tapi gemuk lah. Dia kata gemuk. Dia kira makan dia ustaz ni pun. Dia pula jadi termenung. Sudah ustaz bagi sebiji macam tu, dia pula fikir panjang. Apa tindakan dia? Dia balik, dia fikir. Last sekali ambil keputusan, stand, berhenti, tak mau. Ni orang takwa. Ustaz tak boleh buat tau. Ustaz tak boleh buat ni. Yang ni orang biasa boleh buat. Kagum, kita respect lah. Apa kerja dia? Niaga. Berniaga kat Seri Damansara. Siang niaga, malam jadual kuliah sekitar surau masjid Seri Damansara dia susun. Dia susun. Dia pergi kat masjid. Yang lain tu dia susun semua tu. Punya canggih Pak Haji. Adalah seorang datuk duduk dekat ni apa yang dekat tol Sungai Buloh tu depan panggil apa tu, duduk kat situ. Datuk ni dia berkawan dengan ada seorang pengulas bola TV3. Kita kenal lah dululah, sekarang bukan pengulas bola TV3 dah. Haji ni sembang Pak Haji, sembang kawan ni kata, Datuk kita pergi ke Mekah sekali. Pergi Mekah apa? Buat umrah. Saya ni penyamun. Datuk tu dah perasan dia penyamun. Saya ni jahat lah apa saya tak buat. Sebut kejahatan apa yang saya tak buat. Habis mana banyaklah jahat dia buat tu. Kan? Sebut kejahatan apa yang tak buat. Maksudnya kejahatan tu habis dia buat. Dia kata boleh ke pergi Mekah? Buat apa tak boleh? Pergi minta ampun dengan Allah Ta'ala kat depan Kaabah. Datuk ni dengar semangat Pak Haji ni bagi pergi ke Mekah sungguh. Pergi ke Mekah, buat umrah, balik-balik jadi baik, pakai jubah, pakai serban. Hebat. Ana jumpa Datuk ni, ana termenung. Pakai jubah, pakai serban. Dia pun tak adalah tua mana, tengok ingat budak pondok mana tu. Datuk dia pula jenis awet muda, tengok ingat budak pondok mana. Tapi dia ni mari dengan kuliah, dia akan buat satu video, dia rakam. Masa ni video ni agak baru lagi masa tu. Kawan-kawan cerita dia bersembang antara Datuk dengan Tuan Haji tadi yang kita sebut yang berhenti kerja tu kan. Dia tanya, pergi Mekah lagi? Dia tanya soalan. Haji kata tak pergi Mekah. Dia tu orang nak panggil Haji, dah orang panggil takkan nak marah. Dia kata orang panggil biarlah, hari ni dia panggil, esok pergi ke Mekah mana tahu. Kenapa tak pergi? Nak pergi apa Datuk? Duit tak ada kata dia. Kalau duit fikir nak bayar hutang. Kata Pak Haji ni. Dia kata kena pergi Mekah tahun ni. Mekah nak pergi ke mana Datuk? Duit tak ada. Kalau duit nak bayar hutang.
Dah tak kena pergi. Saya sponsor. Oh, Datuk dah nak bagi duit. Dia kata ni ingat nak gurau. Ini bukan nak pergi Kota Baru ni. Nak pergi ke Mekah. Kan? Dia banyak ribu ni buat haji ni kan. Dah. Pergi. Esok pagi kita pergi ke tabung haji, kita bincang kat sana. Dia anggap gurau. Esok tu pagi-pagi lepas subuh Datuk telefon dah. Jom kita pergi tabung haji. Nak buat apa? Pergi ke Mekah tadi. Ulang 4-5 kali pergi ke Mekah. Pergi terkejut lah, sponsor siap. Nak bertolak atau bagi pula dekat tangan RM9,000. 9,000. Tanya nak buat apa 9,000? Beli minyak wangi. Ada ke minyak wangi RM9,000 ni? Tak, minyak wangi tu RM200. Baki tu duit poket. Tu Datuk tu. Bagi ke Mekah buat haji balik ni, hari-hari telefon Nana. Telefon, Ustaz, bila kita kena jumpa? Lain macam haji balik Mekah jadi semangat tak tu pasal. Nak jumpa, awak jumpa. Tak penting kena jumpa. Kok mana apa kena jumpa. Kalau tak boleh kena jumpa lah. Main tekan. Kita pun dah tak apa. Nanti ada free lepas kuliah, lepas isyak, kita pergi cari kedai-kedai mamak mana-mana, kita lepak, kita minum tau, kita sembah. No problem. Cakap ada tu, dekat ke Pak Haji tu. Anak buat lupa boleh. Anak ni kata banyak buat lupa tu masalah. Anak ni ada sedih satu jenis buat lupa. Ustaz Ismail Mahmud, Allahyarham. 3 kali telefon anak nak jumpa. Ustaz nak jumpa kata dia. Telefon dulu Ustaz Wanji. Ustaz Wanji ke? Anak ni Ismail Mahmud. Ismail Mahmud mana pula? Ustaz Ismail Mahmud. Oh, Ustaz Ismail Mahmud kenapa? Nak jumpa, nak bersembang sikit. Ustaz Ismail Mahmud. Anak pun nanti malam esok ke macam mana kita bincang balik? Okey Ustaz. Esok telefon pula. Ustaz bila free nak jumpa? Anak sibuk lah sikit. Malam esok Okey malam. Esok meninggal. Allah, jam banyak aku dapat berita Ustaz Ismail meninggal. Dia kata la ilaha illallah, aku buat silap apa kau orang tua ni. Dah silap kan, janji nak jumpa tak jumpa. Seorang lagi Allahyarham Ustaz Hasan Syukri. Allahyarham Ustaz Hasan Syukri tu yang PAS tu kan, nak jumpa telefon nak jumpa Ustaz, nak jumpa. Nak kata boleh Ustaz nanti kita rancang. Tak sempat jumpa, meninggal. Pergi-pergi tengok jenazah lah. Cerita pengalaman anak pun yang itu terkesan lah dia anak kan. Adalah silap sikit bang ustaz hebat-hebat ni. Cerita Pak Datuk, Pak Haji ni nak jumpa. Dia kata okey boleh lah. Kali kedua kali ketiga jumpa dekat satu kedai mamak dekat Seri Mansara. Tu kita pergi kedai mamak, ada satu shell belah kiri shell. Minum teh kat situ. Minum teh dia cerita satu-satu pergi ke Mekah. Dia kata hebat amal apa haji ni buat sampai boleh pergi ke Mekah, orang sponsor. Tanya soalan boleh? Apa amal haji tak pernah tinggal lah? Tanya soalan. Dia kata apa? Dia kata Ustaz, anak dia ingat-ingatlah semenjak bertaubat. Dia sebut semenjak bertaubat, maknanya sebelum tu penyamun lah. Semenjak bertaubat ni dia kata dia ingat-ingatlah ada satu amalan yang anak tak pernah tinggal. Apa dia? Infak. Tak banyak, sehari RM1. Pergi Masjid Seri Damansara tu, Masjid Mukarramah Tabukit tu kan, semayang subuh RM1 buh tabung masjid. Memang istiqamah, tak lebih tak kurang, RM1 tu buat lah. Duk buat dia kata iyalah kot Allah Ta'ala sebut Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Dia dengar Syekh menangis sebab tu. Menangis sebab teringat benarnya ayat Quran. Betul tak? Sebab tu jangan kedekut dah. Tu point. Jangan kedekut. Janji Allah Ta'ala pasti benar. Yakin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni ada cerita pula kita bawa Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Nabi kata aku duk nampak gaya kamu ni masuk neraka macam nak merangkak. Macam mana? Sebab reta. Macam mana nak buat ni Rasulullah? Infak fisabilillah. Infak sungguh. Orang nama Abdurrahman bin Auf. Dan dia ni walaupun kaya, dia cukup pemurah. Sampai satu hari cerita dia ni, cerita orang nama Abdurrahman bin Auf. Dia puasa. Bila time buka puasa, dia nak makan tu dalam keadaan selera. Dia teringat kawan-kawan yang mati syahid. Dia teringat sahabat Nabi yang bernama Hamzah. Dia teringat seorang sahabat nama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Sebab dua sahabat ni mati dalam peperangan, syahid, kain kafan tak cukup. Kain ni tarik atas, tutup kepala, kaki terbuka. Tutup kaki, kepala pula terbuka. Dia nak makan terus hilang selera makan sebab teringat ke sahabat Nabi. Tu nak cerita Abdurrahman bin Auf. Hebat orang hebat. Apa lagi? Time nak makan, tengok lauk sedap, meleleh heliu dah nak makan. Nak makan tu dia teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tak pernah kenyang. Jam. Nak makan teringat Nabi ni dia makan tak pernah kenyang. Hari ni aku nak makan lebih-lebih. Tak termakan mana hari ni. Ni orang nama Abdurrahman bin Auf.
ahli tarikh, orang pengkaji sahabat, orang panggil Syiar A'lam wa Nubala, pengkaji individu, ilmu rijal. Orang buat kajian dekat badan Abdul Rahman bin Auf ni ada 20 luka sebab terlibat dalam peperangan. Abdul Rahman bin Auf ni hebat orang nama sahabat Nabi ni. Nak cari macam ni memang tak jumpa masa sekarang kan. Ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tak apalah, ni cerita kelebihan dia lah. Nak cerita ni beberapa kelebihan tentang Abdul Rahman bin Auf. Duk cerita orang ni, hadis tak masuk lagi. Kan? Cerita hadis ni pula, masuk cerita hadis ni. Cerita hadis ni pula, cerita je Abdul Rahman bin Auf ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu ketika itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dekat-dekat dengan kematian. Nabi sallam ni ada anak lelaki tau, 3 orang, semua mati kecil. Seorang nama Ibrahim, seorang nama Qasim, seorang lagi nama apa tu, dia 3 orang, Ibrahim, Qasim, ada seorang lagi Abdullah, 3 orang Qasim tu anak sulung daripada isteri nama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Qasim meninggal kecil, tak cukup habis menyusu, maknanya tak sampai 2 tahun meninggal. Lepas tu ada pula seorang anak daripada dengan isteri nama Khadijah juga, nama Abdullah, pun mati kecil. Lepas tu Nabi kahwin seorang perempuan, nama perempuan Maryah Al-Qibtiyah, nama muslimat. Maryah Al-Qibtiyah ni seorang perempuan yang dihadiahkan oleh kerajaan Mesir pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi buat perjanjian Hudaibiyah 6 Hijriah, tak berperang 10 tahun. Nabi Muhammad hantar surat kepada kerajaan-kerajaan, ajak raja-raja ni kepada Islam, antaranya Muqawqis daripada Mesir. Muqawqis ni dia hantar surat balas, bukan sekadar surat balas, dia bagi hadiah. Hadiah ada harta, emas, ada pula 2 orang perempuan dia bagi hadiah. Dua-dua tu adik-beradik. Seorang nama Maryah Al-Qibtiyah, seorang lagi nama Sairin. Sairin nama perempuan. Dua-dua adik-beradik lah. Sairin Al-Qibtiyah juga lah, orang Qibti, orang Mesir. Qibti ni orang Mesir. Hantar Nabi Muhammad ambil Maryah Al-Qibtiyah ni, asalnya hamba, dan ada beberapa riwayat menyatakan Nabi kahwin dengan perempuan ni, dengan Maryah. Lepas tu yang Sairi ni pula Nabi Muhammad bagi pada seorang sahabat tu nama Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Kahwinlah. Nabi kahwin dengan Maryah Al-Qibtiyah. Daripada Maryah dapat seorang anak tu nama Ibrahim. Ni anak hadis kita baca ni kan, Ibrahim. Jadi Ibrahim ni dia sakit dekat-dekat kematian. Masa tu Nabi Muhammad ni dekat dalam masjid, duk tengah mengajar lah, macam kita duk kuliah macam ni kan, duk kuliah. Jadi Abdul Rahman bin Auf bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim teruk sangat dah jumpa Rasulullah. Jadi kata Jabir bin Abdullah, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadi Abdul Rahman bin Auf, pegang tangan Abdul Rahman bin Auf. Nabi pegang, fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim. Nabi Muhammad pun pegang tangan Abdul Rahman, tarik pergi dekat anak yang tengah sakit yang bernama Ibrahim. Sampai dekat Ibrahim tu, fawajadahu yajudu bi nafsihi. Kata Jabir bin Abdullah, aku dapati masa tu nampak sangat Ibrahim ni dia tengah sedut-sedut nafas nak bagi hidup. Pasal tak? Orang tengah sesak nafas nak mati lah ni. Jadi nampak katanya Jabir bin Abdullah, fa akhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'u fi hijrihi fa baka. Dan ketika itu kata Jabir bin Abdullah, nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ambil Ibrahim anak kecil tadi, dan dia letak atas riba Nabi. Nabi letak atas riba Nabi, kemudian nampak Nabi menangis, air mata Nabi meleleh. Nampak, kata Jabir bin Abdullah. Faqala lahu Abdul Rahman bin Auf ni, bila dia tengok mata Nabi meleleh air mata tu, Abdul Rahman ni dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atabaki, kau menangis ke Rasulullah? Soalan daripada Abdul Rahman kepada Nabi, kau menangis ke Rasulullah? Awalam takun nahaita anil buka, bukankah sebelum ni kamu pernah menghalang kita menangis apabila ada kematian? Aku duk ingat-ingat lupa aku lah, dulu-dulu kamu pernah halang kalau ada kematian jangan menangis. Hari ni aku nampak kau pula menangis. Macam mana ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya Abdul Rahman bin Auf ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi kata, la, bukan macam tu maksud aku, kata Nabi. Member duk sedih, Mamat ni pergi duk tanya soalan pelik-pelik pula. Susah juga Syekh, kadang kita duk tengah tension, orang pergi tanya soalan-soalan pening susah nak jawab. Ada Ana sendirilah kadang-kadang, Ana ni kadang ada time-time kita duk fikir benda pelik-pelik. Kadang-kadang ada orang tanya soalan, ada orang ni kata setengah mutalaah, dia boleh pergi telefon tanya soalan fiqh pula susah nak jawab.
Soalan fiqh tu tanya ustaz, nak tanya sebenarnya hukum yang dikatakan forex ni macam mana urus niaga dia. Tanya aku buat apa, aku bukan tahu urus niaga forex tu macam mana. Yang kita kok dah lama aku dok fikir buku aku, kau pergi tanya soalan forex boleh. Ada ni ada dia tanya ni bukan bidang aku, ni kena tanya orang yang terlibat dalam urus niaga forex. Tanya dia kan. Ada dia tanya kita buku dah kita nak jawab. Dia kan. Kita punya kepala dok fikir benda lain, dia pergi tanya pula soalan benda lain. Yang ni pun lebih kurang. Nabi dok sedih, dok menangis. Kalau tengok dalam hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam siap sebut lah. Nabi ada sebut pula. Kata Nabi sallam tadma al-ain ni, mata dia menitik. Wa yahzan al-qalb ni, hati ni rasa sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami takkan bercakap kecuali apa yang Allah Taala redai. Masa Nabi dok tengok anak tu dok menangis, dekat nak mati tu kan. Nabi sedih tu, Nabi boleh cakap ni, mata ni menitik ni, hati ni rasa sedih ni. Aku nak cakap apa tak boleh, kecuali aku nak cakap pun Allah Taala redha. Nabi salam cakap macam tu kan. Duk dalam bimbang duk sedih-sedih, Abdul Rahman, nangis ni Rasulullah ni. Nangis ke Rasulullah? Tidak dulu pernah kata jangan menangis. Kau tanya boleh Nabi. Nabi salam pun, aku tak maksudkan begitu, kata Nabi salam. Walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Sebenarnya yang aku halang ni dua suara yang cukup keji dan cukup bodoh. Bukan cerita menangis tu. Nabi kata ni bukan menangis tu cerita dia. Yang aku nak cerita ni ada dua jenis suara yang kalau berbunyi cukup buruk bila ada kematian. Apa dia? Sautin inda musibatin khamshi wujuhin wa syaqqi juyubin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu suara yang keluar ketika ditimpa musibah. Lepas tu bukan sekadar timpa musibah tu, dia pergi cakar pula muka, koyak baju. Meratap dengan kematian. Hadis ni nak bagi tahu, kalau ada kematian semata-mata menitik air mata, yang tu tak apa. Kita ada kematian sedih, ialah mak meninggal, ayah meninggal sebagai contoh lah kan. Mak meninggal atau anak meninggal, kawan-kawan yang kawan rapat meninggal, kita tengok teringat ni zaman duk kawan rapat dengan dia dulu. Kalau mak pula meninggal, duk teringat kita duk makan masa mak kita duk suap mulut kita dulu. Kadang-kadang kan kita duk tengok ayah kita meninggal, teringat masa kita kecil-kecil dulu, dia bawa kita pergi masjid sama-sama dulu kan. Duk teringat tu menitik air mata. Yang tu tak apa. Yang tu tidak dilarang di dalam Islam. Tapi yang Nabi Muhammad larang ni macam mana? Berbunyi suara. Mati dah, ayah aku tak ada dah, ayah aku buat apa? Mengarut banyak. Yang tu dilarang di dalam Islam. Sebab apa? Amalan jahiliyah. Kita tengok tak payah pergi tengok kat Malaysia ni, tengok bila dengar orang Cina mati, cukup. Ana nak pesan kalau orang Cina mati janganlah duk panggil Cina mampus. Ini perangai orang Islam Malaysia. Ada orang Cina cerita kat ana, dia kata saya terasa dengan orang Melayu kalau kaum kami meninggal, dia kata mampus. Ana kata jahat orang Melayu. Orang Melayu ni tak habis-habis buat jahat ke bangsa lain. Betul kan? Cina dia ni bercerai, talak 3, jadi kena bain, maka dia kena muhallil. Orang Melayu kita punya jahat, Cina buta, Cina juga kena. Jahat tak jahat orang Melayu, kesian orang Cina. Orang Cina ni kadang cerita kanak pun, saya minta maaf. Saya minta maaf, ini bukan saya, ini orang Melayu lain, ini haprak punya Melayu. dia ada macam tu kan. Janganlah. Sahabat Anwan Seng pernah bersungut. Ada sekali tu nak bersembang dengan Ustaz Anwan Seng, Dr. Anwan Seng, Cina mualaf lah, Cina Islam kan. Dia nak mengajar lah masjid surau. Dia cakap, kenapa Cina kena? Dia tanya. Anak kata tak tahu lah, rasa mungkin sentimen kebencian terhadap orang Cina terlalu lama kot. Mana tahulah, wallahu alam. Tapi anak cakap terang lah, saya tak terlibat, ni Melayu lain. Dia kan. Janganlah kesian orang Cina. Okey, cerita dia sekarang. Kalau kita tengok orang Cina yang tidak beragama Islam, Buddha sebagai contoh, dia anggap satu ritual yang mesti dibuat. Maksud tak? Bila mati, dia letak gambar orang meninggal tu, dia pun letak macam-macam api kat depan tu. Lepas tu dia main meraung kat situ macam-macam. Maksud tak? Mati dah dia ni buat berat. Maksud? Kita dah tengok orang Buddha tak buat. Nak tengok senang, cari cerita Cina lama-lama. Tengok cerita Cina lama-lama tu, tengok macam mana ritual dia tu. Itu ada tu. Ingat, jahiliah. Islam tak ajar. Islam mengharamkan amalan itu. Tak boleh. Tak boleh. Jangan buat. Alhamdulillah, Malaysia tak ada. Kalau kat Mesir, berlombok orang tak buat. Dekat Mesir, kalau pergi ke Mesir,
kita bukan sekadar tengok orang buat, bahkan kalau keluarga tu tak boleh nak menangis, dia pergi duit ke orang, tolong upah, tolong menangis. Punya canggih ni jahiliah Mesir tu. Kat Mesir jahiliah lagi hebat daripada jahiliah kat tanah Melayu ni. Cerita dia kan? Ada. Tak boleh jahiliah. Dilarang di dalam Islam. Semata-mata menitis air mata, yang tu tak apa. Yang tu dibenarkan di dalam Islam. Tapi kalau meratap tu, koyak-koyak baju tu, tak boleh. Diharamkan di dalam Islam. Satu. Yang kedua kata Nabi, waranati syaitan. Waranati syaitan, suara syaitan. Apa maksud suara syaitan? Dia seronok dengan kematian, siap menyanyi lagi. Lagi merapu. Ini lagi merapu. Dia mati kawan tu, dah mati, full stop, cukup cerita mati. Dia nak pamerkan keseronokan orang tu mati, dia menyanyi. Ingat, walaupun orang kafir sekalipun, walaupun musuh Islam sekalipun, jangan. Mati seorang kafir, kita jangan mati dah kafir, jom kita menyanyi kali ni. Mati dah, jangan. Kan? Tak boleh. Amalan jahiliyah, bukan amalan Islam. Hari ni kita buat seronok sebab mati kawan tu, tapi pernah tak kita fikir masa kita buat tu, bukan cerita dia tu, ahli keluarga dia terasa. Betul tak? Memanglah ahli keluarga dia bukan Islam. Siapa sangka di masa akan datang dia akan jadi masuk Islam? Kita tak tahu kan? Hidayah ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula dipamerkan tindakan sebegitu yang asal nak dekat dengan Islam, makin jauh daripada Islam. Tak, Islam tak ajar. Islam punya ajaran cantik. Persoalan dia, macam mana kita nak hayati ajaran Islam dalam penghayatan yang sebenar. Ni kita dah baca hadis, satu tajuk dia, menangis dengan kematian. Itu pun kita dah nampak macam mana kebaikan yang diajar di dalam Islam. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita boleh mengamalkan Islam. Mudah-mudahan kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita boleh amalkan Islam mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Ini ada soalan. Banyak pula soalan. Soalan daripada sahabat kita, dia kata, saya nak tanya, jika saya kesuntukan masa lepas solat jemaah, mana lebih baik berdoa bersama imam atau terus solat ba'diyah dan berdoa sendirian? Semayang jemaah ngapa imam, habis Assalamualaikum, mana lagi baik, wirid ngapa imam ataupun kita ba'diyah lepas tu doa sendiri? Dua keadaan lah. Sama ada kita bersama Pak Imam wirid, habis wirid kita terus balik sebab dah lorat ada benda nak buat lain nak buat kerja lain ni, ataupun kita habis semayang ba'diyah, lepas ba'diyah kita pun doa masing-masing. Sebagai contoh kan, dua keadaan. Jawabnya yang kedua, itu afdal. Yang afdal ni yang kedua. Nabi SAW dalam hadis kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW yang ditahqiqkan oleh Bembas, bekas mufti Saudi dulu, dia bagi tahu Nabi SAW habis main jemaah wirid masing-masing, bukan berjemaah. Kita jemaah buat tak salah, tapi kalau ikut sunnah Nabi masing-masing Nabi wirid masing-masing, lepas wirid tak terus doa, bangkit ba'diyah, lepas ba'diyah baru doa. Tu yang dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau ikut soalan tadi, mana yang kita nak buat, salah satu wirid dengan Pak Imam ke, ataupun kita buat ba'diyah lepas tu kita doa sendiri-sendiri, yang kedua tu lagi afdal. Maksudnya habis semayang ba'diyah kita doa. Yang tu yang terbaik lah. Gitu. Wallahu a'lam. Satu. Yang kedua. Oi, soalan ni panjang soalan ni masalah rumah tangga ni. Tanya masalah rumah tangga. Saya nak tanya, suami saya sering marah-marah. Ni laki ni suka marah ke orang. Dia silap makan ubat marah tu pasal, walaupun jelas bukan saya salah, dia tak salah apa, tapi laki ni lebih sangat. Walaupun banyak kali dia berjanji untuk berubah, namun tetap sambung. Nak berubah, hidup penyamun situ juga. Dia juga sering menghalau saya keluar dari rumah dan sering mengabaikan tanggungjawab pada anak dan saya. Apa yang patut saya buat? Sebab setiap kali dia tegur, saya akan dimarahi. Dah bertahun macam panggil kaunselor, dah berjumpa kaunselor pun tak nak. Dia sangat keras hati dan sentiasa romet cerita kakak ni. Ana punya pandangan kalau ada kes macam ni, Ana punya pandangan, kita pergi cari orang yang suami kita respect.
Dan orang tu bagi nasihat. Kita dia tak respect, cakap apa pun dia tak pakai. Mamat ni haprak. Bawa sebiji haprak habis tak boleh pakai. Cuba cari kat mana orang ni yang dia ni kalau dengar kawan tu cakap dia jam. Cari kan. Kita pergi bincang dengan orang tu, tolong bagi tahu sepatah mamat ni haprak sangat dah ni. Kan? Anak punya cadangan lah. Yang kedua, jangan lupa doa lah. Marah tak marah ni hati. Tapi siapa yang mengubah hati? Tuhan. Jadi Allah Ta'ala lah tempat kita berminta, bermohon kan. Dengan Allah minta, ya Allah tolong bagi lembut hati. Tolong bagi lembut hati Adapun cara lain, ni cara lain pula nak ajar cara lain ni, kalau kita buka dalam surah Yusuf, ada satu ayat yang cerita pasal 12 bintang sujud kepada Yusuf kan. Masa suami kita tidur, baca ayat tu tiup dekat dahi dia. Tapi pastikan masa tiup tu jangan sampai dia tersedar. Tersedar kita tiup, kau tiup apa ni? Sudah. Itu jadi hal lah kan. Jangan. Cuba buatlah anak ikhtiar. Ikhtiar. Kalau rasa tiup atas dahi tu tak jadi, ambil air, tiup dalam air, bagi dia minum. Tapi adalah Tok Guru Wana tu, ni cerita ni Tok Guru Wana punya petua Dia bukan fatwa, petua daripada Tok Guru Wana belajar pondok dulu lah. Kalau nak buat, tapi dengan kerap sangat, takut jadi bodoh orang tu. Dia ada pesanan lah. Cari satu ayat, anak saya ayat ke-6 ke-5 macam tu lah, dalam surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, aku melihat 11 bintang sujud pada aku tu kan. Tengok ayat tu lah kita baca, kita sedut nafas, lepas tu tiup habis nafas dalam air. Faham tak? Jangan tiup itu tak bomoh. Dia pakai tu dia tiup habis nafas buat bagi dia minum. Jangan cakap ini air dah tiup tau. Mampu dia tak minum kan. Bagi dia pasal. Ini petua lah, cubalah insya-Allah. Yang pertama anda cadangkan cari orang yang dia respect, minta orang tu bagi nasihat. Lepas tu jangan lupa doa. Yang ketiga nak buat option macam ni, cubalah insya-Allah. Itu. Kesian juga kadang ada masalah macam ni. Susah kita nak cerita pun tak reti. Doi. Okey, soalan dia ni berkait korban tak lama. Orang rumah ada menyebut dia nak korban tahun ni, tapi dia kembali ke rahmatullah 26 hari lalu. Apa cara terbaik? Minta ustaz jelaskan. Buat korban lah untuk dia, sabu. Dia dulu ada sebut dia bernazar nak buat korban kan. Bila datang Aidul Adha, dia bernazar nak sembelih korban. Jadi korban bagi diri dia adalah wajib. Tiba-tiba dia meninggal sebelum datangnya korban, makanya kita yang hidup buat korban untuk dia. Boleh, tak jadi masalah pun. Buat korban untuk dia insya-Allah. Okey, apa hukum makan di rumah si mati pada hari kematian yang disediakan oleh keluarga si mati? Kalau sekiranya tak makan boleh jadi membazir, maka makan tu jadi wajib. Kan? Dia dah masak siap, tak nak makan bid'ah kata dia. Membazir, adik-beradik setan. Membazir kan adik-beradik setan. Jadi kena makan lah. Tapi kalau boleh bagi tahu awal, kau tak payah buat makan, itu lagi baiklah. Macam tu. Kalau dia dah buat, pergilah makan. Tak makan nanti dia berasa hati pula kan. Kita cerita ni daripada awal tu dia tak buat, tapi yang kena buat adalah kita. Cadangan macam tu Tapi kalau dah buat tengok tak makan membazir, jangan tak makan, kena makan. Sebab kalau tak makan, adik-beradik syaitan. Jadi masalah. Gitu. Okey, satu. Berapa hari keluarga si mati yang perlu diberikan bantuan makanan bagi mengurangkan beban dan kesedihan? 3 hari. Dalam jangka 3 hari dibolehkan untuk kita mengucapkan ta'ziah. Jangka itulah kita redakan kesusahan dia dengan memberi makan. Nak bagi sehari pun tak apa. Sehari tu okey dah. Nak masuk 2 hari, 3 hari, 3 hari tu okey lah. Up lebih pada tu, takut-takut dia tengimbau balik benda yang dia dah lupa. Orang tu dah meninggal. Contohlah meninggal, kita ni mari masjid nampak takziah sekali. Mari esok pula semain jumpa takziah. Sebulan duk takziah. Mamat ni sengit kau apa? Waya tercabut ke apa kan? Dia tak boleh. Jangan sampai dia tengimau ingat. Member dah lupa, kau pergi sebut dia lagi ingat. Yang tu jadi tak baik pula gitu insya-Allah. Dia ada ni samdul 3 suku ni berlambak. Dia menyusahkan orang. Okey, soalan dia, apa hukum tadah tangan dan aminkan doa khatib dalam khutbah kedua? Sebenarnya tadah tangan ketika khatib berkhutbah ni tidak ada. Bahkan ada hadis yang melarang.
Nabi tengah khutbah Jumaat, tiba-tiba ada orang tanda tangan, amin amin, tanda tangan. Dan khatib sendiri pun tak tanda tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa khutbah Jumaat, ni ada hadis Imam Muslim, riwayat sahih lah. Ada dalam hadis tu cerita Nabi Muhammad tengah khutbah Jumaat, tengah khutbah baca doa, Nabi tak tanda tangan. Tapi Nabi sendiri isyarat jari tunjuk ke atas. Ni bukan orang Malaysia tau. Oh, ustaz orang Malaysia. Macam tu. Tak ada, bukan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia nanti ramai pula mufarakah ustaz tu. Kan? Dia bukan orang Malaysia. Nabi Muhammad bila semaya tunjuk jari macam tu. Macam mengisyaratkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tu ada dalam hadis. Jadi kalau kita berdoa mata khatib khutbah, adakah perlu tanda tangan? Jawabnya tak perlu. Dah tu. Macam tu kan. Dengar Pak Imam tu. Nak amin amin dalam hati. Cara dia begitu insya-Allah. Apa hukum berWhatsApp message internet semasa khatib berkhutbah? Lemak tahu gila mamat ni. Orang duk khutbah dia main WhatsApp, dia duk main. Oi, aku tengah dengar khutbah ni. Kepala hutak dia berjambul. Jangan. Dalam hadis Nabi salam, Nabi tak bagi orang tu bercakap walau kata ansit faqat larau. Kalau kau cakap diam, itu pun dah larau. Jadi hadis tu kata sebut, tak sebut pun tulis. Dia bagi ke tulis lah pula. Dia ada kaedah dalam fiqh, al-kitabah kal-khitabah. Al-kitabah, al-khitabah kal-kitabah. Kembali. Al-kitabah kal-khitabah. Kembali. Al-kitabah, menulis itu seperti mana bercakap. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akad jual beli disebut saya jual, saya beli. Betul tak? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang jual beli bukan saya jual, saya beli. Zaman sekarang pergi dekat supermarket, the store, dia bagi resit. Betul tak? Bil tu kan? Bil tu akad dah tu. Betul tak? Sebab dia bagi pada konsep iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Quran bagi tahu apabila kamu berhutang nak mengelak daripada perbalahan, tulis. Jadi tujuan kita akad ni nak confirm berlaku jual beli. Betul tak? Jadi zaman dulu saya beli, saya jual. Zaman dulu. Sekarang ni resit tanpa cakap, jual beli tu dah berlaku. Betul boleh, sebab ada kaedah al-khitabah, al-kitabah kal-khitabah. Menulis itu seperti mana bercakap. Serupa juga bila kita khatib berkhutbah, kita tak boleh cakap diam. Bila diam tak boleh, cakap tak boleh, tulis pun tak boleh. Tu kena beringat juga insya-Allah begitu. Banyak pula soalan. Okey, soalan dia, apa hukum beri sedekah sumbangan kepada bakal haji umrah sedangkan syarat menunaikan haji umrah mesti cukup belanja? Dia dah cukup belanja, kita bagi derma lagi nak lebihkan belanja dia, tak salah. Tak, macam mana kita dah lebih kaya, bagilah. Kan? Boleh, tak ada masalah apa pun. Kalau kita nak sponsor orang tu tak mampu, kita nak sponsor, nak bagi dia mampu, benda tu boleh, tak ada masalah apa pun insya-Allah. Ini tegur sikit ustaz, orang bercakap semasa ustaz bagi kuliah. Nak baca je lah teguran dia tu. Nak tak tegur lah kan. Dia kata tegur ustaz, ada orang bercakap masa ustaz kuliah. Dia cakap bukan dia cakap ni. Ni budak universiti apa tu soalan ni. Apa hukum ambil upah buat assignment orang lain? Duit itu halal ambil ke tidak? Pemalasnya mamat ni. Belajar universiti nak sangat, lepas tu buat assignment malas. Lepas tu upah orang lain dapat lulus. Yang bukan dia buat, orang lain buat. Tak boleh. Tak boleh sebab assignment tu memang kau kena buat, tak boleh orang lain. Kalau kau buat, menipu. Menipu haram. Ingat sikit insya-Allah. Man ghasya falaysa minna. Nabi sebut, barang siapa yang menipu bukan geng kami. Ingat tu insya-Allah. Ada juga menipu assignment. Sebenarnya ada tau, berlambak anak zaman nak belajar ni, jadi malah lu tulis assignment, suruh orang buat. Dia orang buat tu satu part, girlfriend dia buat tu tak tahan. Dia cari mana awet cun-cun sikit, dia mengorat-ngorat, bukan nak buat bini pun. Tujuan ni nak pedajar kawan tu tulis assignment. Bila dah lulus dapat sijil awak dia buat clash dengan awet. Awet tu pula tension. Awet tu kan bodoh. Gila yang mamat setan buat apa? Dia ada juga macam tu kan. Spoil. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu lagi soalan pun masuk. Jawab sikit ada, dia kata apa maksud hadis yang si mati akan diseksa sekiranya ahli keluarganya meratapi ke atas kematian. Hadis tu maksudnya memang ada hadis innal mayyita la yu'adzibu libukai ahlihi, dalam hadis Nabi. Seseorang mati, mayat itu akan diazab dengan sebab menangisnya ahli keluarga dia. Maksud hadis tu yang pertamanya, dia ni pesan kepada ahli keluarga, kalau aku mati tolong menangis untuk aku. Faham? Yang kedua, maksud hadis tu adalah dia ni masih hidup, dia cukup seronok tengok kalau ada orang mati, ada orang pergi menangis, dan dia pun harap bila dia mati berlaku buat macam tu. Yang tu maksud hadis. Tapi kalau dia mati tak pesan, dia tak suka, tapi anak beranak dia bangang pergi menangis juga, yang tu tak terkesan pada diri dia. Sebab Allah Ta'ala sebut Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, seorang itu tidak akan dibebankan dosa orang lain. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.